Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kewangan Islam berpotensi menarik lebih banyak pelaburan di samping menjadi pemacu kepada ekonomi lestari. Keyakinan itu bersandarkan etika yang lebih telus, mematuhi prinsip syariah selain memenuhi keperluan pendanaan ekonomi. Pembahagian kewangan Islam kita boleh katakanlah sebagai kewangan Islam sosial. Ya, kewangan Islam sosial dan kajian, maksudnya juga kajian saya sendiri di universiti menunjukkan kepentingan adanya kewangan Islam sosial ini untuk membuat misalnya pengagihan yang lebih adil kepada isu kemampanan dan juga keterangkuman, inklusiviti. Ketika ini bukan sahaja pelabur dari negara Islam yang mencari peluang pelaburan berasaskan prinsip patuh syariah, malah ciri-ciri kewangan Islam yang mementingkan tanggungjawab sosial turut menjadi tarikan pelabur luar. Beliau berkata demikian pada sidang media mengenai Forum Serantau Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM 2024 yang akan berlangsung awal bulan depan. Forum berfokuskan pembangunan ekonomi dan kewangan Islam serantau itu akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain teknologi kewangan, forum itu akan membincangkan langkah memerangi kemiskinan tegar, industri halal dan pelancongan Islam. Sekarang adalah masa yang sesuai untuk rasionalisasi subsidi bagi petrol RON 95, ekoran pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika dan kejatuhan harga minyak global. Menurut pakar ekonomi CGS International, faktor ini membawa kepada penyempitan ketara, margin antara bahan api runcit bersubsidi dan harga pasaran. Dalam nota penyelidikan, firma itu berkata, pelaksanaan reformasi subsidi RON 95 tidak akan memberi kesan ketara jika dilaksanakan sekarang. Ini berikutan pertumbuhan ekonomi domestik yang kukuh dan keadaan politik yang stabil. Harga semasa RON 95 sebanyak 41 sen berbanding harga PAM RM2.05, perbezaan paling kecil sejak Disember 2021. Impak pelarasan harga diesel juga terhad, menambah sokongan untuk rasionalisasi bahan api selanjutnya. Pada 10 Jun, harga runcit bahan api diesel dinaikkan hampir 60% kepada RM3.35 seliter. Data indeks harga pengguna bagi Jun dan Julai pula menunjukkan kesan yang sangat terhad kepada pengguna. Firma itu berkata jika harga RON 95 terapung sepenuhnya, ia boleh menjimatkan 1/4 daripada kos kerajaan atau RM4.1 bilion. Jumlah itu boleh mengurangkan defisit fiskal tahun ini sebanyak 0.2% daripada keluaran dalam negara kasar. Kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA di Perlis bakal menerima beberapa pelaburan baru dari China. Menurut Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA, perkara itu sedang dalam rundingan dan membabitkan pelaburan dalam industri kenderaan elektrik EV. Kawasan perindustrian terbabit memfokuskan kepada 4 kluster, industri hijau, industri halal termasuk farmaseutical, EV dan tenaga boleh baru. Agensi pelaburan itu juga berkata banyak syarikat terutamanya dari China melihat Kulim dan Sungai Petani Kedah sebagai lokasi berpotensi untuk pelaburan khususnya semikonduktor. MIDA juga ingin melihat pelaburan dalam industri semikonduktor berkembang hingga ke bahagian utara Kedah dan Perlis selain Pulau Pinang dan Kulim. Risiko berkaitan iklim serta dakwaan mesra alam sekitar menimbulkan ancaman terhadap institusi kewangan terutamanya perbankan. Menurut S&P Global Ratings, hal ini apabila segelintir institusi memalsukan maklumat berkenaan tanggungjawab terhadap alam sekitar. Ini sekaligus boleh memberi kesan negatif kepada kepercayaan kredit institusi kewangan. Selain itu, kebimbangan terhadap pemalsuan maklumat itu boleh menjejaskan para pelabur, pelanggan atau franchise social bank dan menyebabkan mereka dikenakan penalti kewangan daripada pengawal selia atau tindakan undang-undang. Bank dalam pasaran pesat membangun terutamanya negara yang bergantung kepada minyak dan gas berhadapan risiko yang lebih tinggi. Ini berikutan mempunyai kapasiti terhad untuk menyesuaikan diri daripada kesan peralihan tenaga global. Bursa Malaysia ditutup tinggi hari ini sejajar prestasi pasaran saham serantau. Prestasi positif itu dipengaruhi jangkaan pengurangan kadar faedah di Amerika Syarikat minggu depan.
Pada jam 5 petang, FBM KLCI menokok 13.84 mata kepada 1,652.15. Kaunter untung mendalui rugi pada 727 berbanding 339, manakala 459 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, jangkaan pemotongan kadar faedah sebanyak 50 mata asas oleh Federal Reserve turut mempengaruhi Bank Negara untuk mengekalkan kadar dasar semalaman pada 3% tahun ini. Ini sekaligus memberi bayangan prospek pulangan pelaburan di Malaysia dijangka lebih kompetitif. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Teruskan menonton TV3. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.